Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini Allah mengizinkan pertemuan bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran dan pengajian kita insya-Allah. Untuk hari ini kita akan menyambung bacaan daripada surah Yunus ayat yang ke-34 hingga ke-42. Jadi teman-teman yang nak buka Al-Quran boleh ambil dan buka ke halaman muka surat 213. Yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Kami akan bawakan ayat-ayatnya sebentar lagi. Baik, sebelum itu saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman kita yang bersama daripada awal hinggalah ke akhir pelajaran kita ini, dan yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Diharapkan semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan kehidupan di dunia ini juga di akhirat. Baik teman-teman, sebelum kita mulakan, saya ada dua permohonan, dua permintaan, dua hajat yang harapnya dipenuhi oleh sahabat-sahabat semua. Yang pertamanya saya nak ajak jom kita share dahulu, kita tekan share dahulu, kita kongsikan ilmu ini agar ianya terus berpanjangan dan diharapkan kita juga mendapat pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Mungkin kita boleh tag pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga serta kawan karib kita insya-Allah, supaya kita juga dapat bantu mereka dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Yang keduanya, saya nak ajak sahabat-sahabat, boleh tak kita dapatkan dahulu komen sebelum kita mulakan pelajaran. Mudahnya mengaji Al-Quran.
Kerana apa? Kita nak menanam dalam fikiran kita bahawa mengaji Al-Quran ini, belajar tajwid ini sebenarnya mudah dan senang. Jadi jangan kita duk fikir negatif. Jangan fikir mengaji ini payah, susah. Nanti dia akan jadi payah dan susah. Jadi jom kita komen dahulu mudahnya mengaji Al-Quran. Terima kasih yang tolong share. Terima kasih yang tag kawan-kawan dia. Terima kasih yang tolong komen. Juga kalau sahabat-sahabat ada kawan-kawan yang baru memeluk agama Islam, ya, sahabat-sahabat mu'alaf kita. Jadi mungkin kita boleh juga kongsikan dengan mereka pelajaran ini, insya-Allah, dengan kita tag mereka. Baik, dah bersedia semua? Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart sebagai tanda sahabat-sahabat semua telah bersedia untuk kita memulakan pelajaran. Kita lihat pada bacaan isti'azah dahulu sebelum kita masuk pada bacaan ayat. Pastikan hamzahnya baris atas dibunyikan A, bukan A. Ini huruf hamzah, makhrajnya dipangkal kerongkong. Kemudian ain baris dhammah, au, dua harakat. A'u, zu di hujung lidah. Zubillah, lafz jalalah dibaca dengan nipis dua harakat. La itu himinasyaitan, dua harakat. Ta nirrajim, dan di akhir baru masuk ke mim. Jim, baru rapatkan mulut tutup. Menyempurnakan huruf mim itu dengan sekurang-kurang dua harakat. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik sahabat-sahabat, jom kita lihat ayat yang ke-34. Ayat yang pertama untuk hari ini, jika tidak keberatan mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis, ya, poin-poin yang nak saya sampaikan sepanjang perkongsian ini. Qul halmi, jangan lambat jadi qul, itu tak mau. Dia mesti sempurna saja qul itu terus masuk hal, dan sempurna saja hal, jangan panjang terus masuk mi. Di sini hukum ikhfa hakiki. Asalnya mim baris kasrah bertemu nun bunyi min. Bila datang shin, jadi hukum ikhfa disamarkan kadar panjang dua harakat. Daripada min jadi mi, disamar saja. Nak kata nun pun tidak, shin pun tidak, dengan kadar dua harakat. Syurakaikum. Di sini mim mati bertemu mim, hukumnya masuk dengan dengung di sini. Idgham mislain saqid, sama-sama jenis huruf, mim bertemu mim, kena dengung dua harakat. Kum, dan pada hukum idgham mislain saqid, sahabat-sahabat perhatikan, mimnya itu kosong, tidak ada tanda mati. Sedangkan ini sebenarnya mim mati. Tetapi di dalam Al-Quran, mim mati bila bertemu mim, kita berbicara tentang Al-Quran Rasam Usmani, ya, dia tidak ada tanda mati. Sama seperti ini. Ini pun mimnya mim bertemu mim kosong. Di sini dia kena baca dengung dua harakat. Syurakaikum mai, dan kemudian nun mati bertemu ya, masuk beserta dengung daripada man yabda'u jadi mai, dua harakat. Yab ada lantunan di sini, khakhalah surah. Yabda'ul khal, hamzah baris dhammah terus naik di atas lam di sini, ya. Di sini alif lam qamar, ya. Perhatikan lamnya ada tanda mati. Nanti kita akan jumpa alif lam syamsiah yang mana lamnya tidak ada tanda mati, itu lam tidak dibunyikan. Dalam hal ini lam dibunyikan. Hamzah baris dhammah terus naik di atas lam. Yabda'ul khalqa sum. Kha ini makhrajnya di hujung kerongkong. Kha. Manakala qaf pula makhrajnya di pangkal lidah. Qa. Kha, qa. Kha, qa. Dengarkan perbezaan. Kha, qa. Jadi kalau ada teman-teman yang masih lagi keliru di antara makhraj-makhraj huruf ini, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah, tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dalam kita belajar balik daripada asas, InsyaAllah, dan hukum-hukum tajwid satu persatu dengan kami memberikan buku asas dan tajwid yang akan dikirimkan ke rumah anda. Kalau nak dapatkan semua itu, jangan ke mana-mana. Khalqasum, di sini kena dengung dua harakat, wajibul gunnah. Thumma yu'iduh, baru masuk yu'iduh. Jangan baca thumma yu'iduh, tak betul, ya. Thumma yu'iduh. Kalau waqaf, ha itu diberikan tanda mati mendatang. Tapi kalau kita nak wasal, kita nak sambung ha itu dia berbaris dhammah dan dibacakan dua harakat. Nampak tak huruf waw kecil ini? Ini huruf mad, ya.
Jadi dibacakan 2 harakat. Thumma yu'iduhu qulillah. Itu kalau nak sambung. Tapi kalau kita waqaf pada yu'iduh, kita terus ibtidak pada qulillah. Dan lafz jalalah di sini dibacakan nipis, 2 harakat. Jangan baca qulillah, itu tebal, salah. Di sini kena baca nipis 2 harakat. Qulillahu yabda'ul sekali lagi di sini qalqalah sama seperti ini. Qalqalah sughra ada pantulan. Yabda'ul khalqa kena dengung 2 harakat sama juga seperti ini. Ma yu'iduh fa anna tufakun. Dan ma'arif li sukun diwaqafkan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Dan di hujung baru masuk ke dalam nun. Jangan masuk awal jadi tufakun, salah. Ataupun diwaqafkan dengan 1 harakat. Tufakun juga salah. Ya? Mestilah fa'anna tufakun. Di hujung baru masuk ke dalam nun. Jom sahabat-sahabat tarik nafas. Kita baca bersama-sama ayat ini. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa anna tufakun. Baru berhenti. Sekali lagi, tarik nafas, kita baca ayatnya. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa anna tufakun. Baru berhenti waqaf di situ. Tapi bukan berhenti belajar, berhenti waqaf pada bacaan. Kita baru masuk ayat yang pertama untuk hari ini. Kita ada lagi beberapa ayat untuk kita cover, untuk kita baca bersama-sama. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Ahlan wa sahlan. Semoga sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Dan jangan lupa bantu saya untuk kita panjangkan ilmu ini dengan menekan button share. Ya. Terima kasih, dan terima kasih. Semoga Allah membalas jasa budi tuan-tuan dan puan-puan yang bersama memenuhi hajat saya untuk kita tekan button share. Jom kita nak lihat ayat yang seterusnya. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Baik, perhatikan. Sama ni, ini lebih kurang macam ayat yang awal tadi. Qul hal min syuraka, ini kita sama-sama dah baca. Kum ni saya dah bagi tahu mim mati bertemu mim kena dengung 2 harakat. Mai ni masuk beserta dengung 2 harakat. Yahdi, ha makhrajnya ni di pangkal kerongkong ni. Di itu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Ilal haqq, di sini qalqalah akbar. Saya bagi tahu qalqalah semuanya ada 5 huruf. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Ba, jim dan dal pepeskan mulut, qaf dan ta bulatkan mulut. Mungkin ada nak tolong tulis, poin ni penting. Dan tahan sekejap kerana dianya bersabdu. Ilal haqq, baru lepaskan. Ilal haqq, baru lepaskan. Jangan terus ilal haqq, ilal haqq. Tak betul. Dia ada qalqalah sughra, ada kubra, ada akbar. Ini sini akbar. Sahabat-sahabat yang nak belajar dengan lebih detail lagi tentang hukum qalqalah dan banyak lagi hukum-hukum tajwid yang lain, jangan ke mana-mana. Kami ada buku asal dan tajwid untuk diberikan kepada anda. Tunggu sehingga akhir pelajaran kalau nak dapatkannya. Qulillah, sama seperti sebelum ini. Lafz jalalah di sini sebelumnya datang baris kasrah, dibacakan nipis 2 harakat. Hu yahdi lil haqq, sama juga qalqalah akbar di sini.
salah satu 5 huruf itu yang berbaris dan bersabdu. Kalau kita berhenti padanya, maka dia ada pantulan. Haqqa, baru lepaskan. Afamai, nun mati bertemu ya. Banyak hukum idgham bi gunnah kita jumpa hari ini, sahabat-sahabat. Jadi perhatikan. Memang ini hukum idgham ataupun boleh dikatakan hukum nun mati dan tanwin adalah hukum yang sangat-sangat famous. Banyak dalam Al-Quran ini. Jadi sahabat tidak mesti kena kuasai hukum nun mati dan tajwid. Dan siapa yang nak belajar dengan lebih detail satu persatu hukum nun mati dan tajwid dan tanwin ini dengan lebih sistematik, tunggu sehingga akhir pelajaran. Afaman yahdi ilal haqqi ahaq. Ini Qaf bari kasrah dan Hamzah bari atas. Nak masuk ke situ tu jangan lambat. Faman yahdi ilal haqqi ahaqqu ay. Nun mati bertemu ya. Sekali lagi idgham bi gunnah di sini masuk berserta dengung. Daripada an yuttaba'a jadi an yuttaba'a dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah mim yang bersabdu. Malla di sini idgham bila gunnah. Daripada man la jadi malla, masuk tanpa dengung. Amman la yahiddi illa di 4 atau 5 harakat, begitu juga la terus masuk. Ai idgham bi gunnah masuk beserta dengung. Yuhda. Kalau waqaf, kalau nak sambung pun sama, da itu dipanjangkan 2 harakat dan terus masuk ayat dan seterusnya. Famalakum idhar syafawi. Sempurna saja kum, jangan panjang. Jangan baca famalakum. Tak betul. Dia baca dia famalakum kaifa tahkumun. Tah, ha pedas, makhrajnya di pertengahan kerongkong. Kumun, dan masukkan di akhiri itu baru ke dalam nun dengan sekurang-kurangnya 2 harakat. Jom sahabat-sahabat tarik nafas, kita baca bersama-sama. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Baru berhenti di situ. Okey, diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu lah ya, insya-Allah. Dan sekejap lagi bila habis semua sampai ayat akhir, kita baca balik semua sekali sama-sama daripada awal ayat 34 hingga ayat ke-42. Jom kita nak lihat ayat yang seterusnya dahulu. Bukan wa ma, jangan nganga luah begitu nanti lalat terbang ngeng masuk ke dalam mulut. Wa ma yattabi'u di pertengahan kerongkong. Ada bunyi hamas, ada bunyi angin. Sa di hujung lidah. Saruhum idhar syafawi. Sempurna saja hum terus masuk. Illa dhanna. Nun itu didengungkan dulu. Jangan baca illa dhanna. Tak betul. Dia kena baca illa dhanna. Baru masuk na. Dan bila waqaf jadi satu baris 2 harakat. Ma'iwat namanya. Kemudian ada jim kecil di sini. Ya, boleh waqaf, boleh wasal. Kalau pilih untuk waqaf macam tadi, kena terus ibtidak pada inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sama juga ma'iwat ya, satu baris 2 harakat daripada syai'an
Kalau waqaf jadi gitu. Kemudian ada jim kecil sekali lagi, waqaf jaiz di sini ibtidak pada innallaha ali bukan ya. Alimu. Di sini hukum iqlab, kena ditukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim, daripada alimun jadi alimum. Tapi jangan lupa panjangkan 2 harakat. Iqlab always 2 harakat. Alimun bima yaf'alun. Jom kita dengarkan ayatnya. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Baru berhenti gitu. Okey, so far macam mana? So far so good ke? So good. Okey, sahabat-sahabat, tenang-tenang, jangan tension-tension. Siapa nak minum air silakan ya. Sekali lagi, yang baru bersama dengan kita, minta penuhi hajat saya. Saya nak minta sahabat-sahabat belanja saya. Tapi bukan belanja makan, bukan belanja minum, tapi belanja share. Tolong share, dan tolong share insya-Allah ya. Terima kasih. Boleh tak sekali lagi saya nak dapatkan thumbs up dan juga heart sebelum kita nak masuk ayat seterusnya ini. Baik, kita lihat ayat ini. Wa ma kana hadzal zal itu baru atas, naik di atas lam di sini ya. Qur'anu banyak saya beritahu idgham bi gunnah kita jumpa hari ini, nun mati bertemu ya. Masuk beserta dengung daripada an yuftara jadi yuftara dan disamarkan di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Dunillah, lafz jalalah di sini dibaca nipis. Mungkin ada yang tanya, ustaz, macam mana kami nak ingat ni, yang mana nipis, yang mana tebal? Saya ulangi sekali lagi. Kalau sebelum perkataan Allah itu datang huruf yang berbaris kasrah, dibaca nipis. Kalau sebelum perkataan Allah itu datang huruf berbaris fathah atau dhammah, dibaca tebal. Min dunillahi walakin, di sini ikhfa, disamarkan. Daripada walakin jadi ki dengan kadar panjang 2 harakat. Kemudian ta baris atas bertemu sad. Saya minum air dulu, bismillah. Baik, ta baris atas bertemu sad. Ramai yang silap di sini dia baca tas, bukan tas. Di sini taus, bukan tas. Kalau tas jadi huruf sin. Tasdiqal ladzi baina yadayhi wa bukan si ya, sad baris kasrah. Wa tafsilal kitab. Ta itu dibacakan 2 harakat. Nampak tak ada huruf mat ni, huruf alif kecil ni. Setiap tanda, setiap huruf yang ditulis dalam Al-Quran Ar-Rasam Usmani ini ada fungsi bacaan dia. Sahabat-sahabat ya, kena perhatikan. Jangan terlepas pandang. Sebab itu nak mengaji Al-Quran kena fokus. Sebaiknya selepas ataupun sebelum kita baca isti'azah dan mula baca ayat itu, berselawatlah ke atas junjungan Nabi SAW dan tiupkan ke tangan dan disapukan ke muka agar kita diberikan dengan berkat selawat ke atas junjungan Nabi SAW itu diberikan kecerahan mata dan kecerahan hati, insya-Allah ya. Kita mohon Allah, sambil-sambil kita embuskan itu, kita niatkan supaya dengan berkat selawat Nabi SAW itu dicerahkan mata kita. Jangan kita mohon Allah jauhkan kita daripada sebarang gangguan syaitan yang direjam. Kadang biasalah bila kita nak buat amal ibadah ini, syaitan akan cuba mengganggu. Waktu itulah nak mengantuk lah. Siapa pernah alami pengalaman itu? Waktu tengok TV tak mengantuk, tapi waktu buka baca Quran, kena 1 muka, 2 muka surat, dah mulalah rasa mengantuk lah, rasa tak fokus dan sebagainya. Ingat, itu antara tanda-tanda gangguan syaitan. Tapi tak susah pun kita nak halau dia. Kita sebut kat dia, syaitan pi jauh-jauh. Kita nak beribadah kepada Allah
Dan kita minta perlindungan dengan nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja kita nak baca Al-Quran, apa juga perkara yang kita nak lakukan dalam kehidupan, eloklah kita mohon perlindungan dengan nama Allah daripada syaitan ini. Mohonlah, bacalah isti'azah, bacalah basmalah sebelum kita melakukan perkara-perkara, sesuatu perkara. Kecuali nak masuk tandas. Nak masuk tandas jangan baca bismillah pula. Nak masuk tandas adalah doa masuk tandasnya. Okey, sahabat-sahabat, kita nak teruskan. Wa tafsilal kitab la raiba fi. Rai, bukan Roy, jangan baca Roy tapi Rai. Raiba fihi mir. Idgham bila gunnah. Daripada min jadi mir. Mir rabbil alamin. Dan waqafkan sekurang-kurang 2 harakat. Jom kita dengarkan ayat ini. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Baru berhenti di situ. Saya bacakan dengan pendek-pendek tadi supaya kita nak bantu juga teman-teman. Mungkin ada yang sesak nafas atau pernafasan yang pendek sikit sebanyak. Mereka juga dapat belajar kekurangannya bagaimana untuk waqaf dan ibtidak. Yang mana kawan-kawan kita yang bagus pernafasannya nak baca sampai satu ayat ni dengan satu nafas, silakan ya. Kita juga nak bantu mereka yang mungkin tidak sampai nafas. Baik. Okey, diharapkan boleh ikut sahabat-sahabat. Jom kita teruskan ayat yang seterusnya ini. Am yaquluna iftarah. Rah, sekurang-kurang 2 harakat. Kalau nak waqaf, jangan waqaf dengan am yaquluna iftarah. Tak betul. Itu kalau nak waqaf mestilah am yaquluna iftarah. Kalau nak wasal pula am yaquluna iftarahu qul fa'tu bisuratin mislih. Kalau nak sambung. Kalau waqaf terus ibtidak pada qul fa'tu bisuratin. Dengungkan di sini 2 harakat, idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim. Mis di hujung lidah. Mislihi wad'u. Wad ada khokholah di sini, jangan lupa. 2 harakat di pertengahan kerongkong. Manistata, tata bukan tata ataupun totok, bukan itu. Hati-hati. Kadang-kadang orang tersilap bila ta dengan to duduk dekat-dekat ini. Jadi hati-hati. Tata'tum. Di sini mim mati bertemu mim, idgham mislan saqi, kena dengung 2 harakat ni di sini ni. Jangan tak 2 harakat pula. Kemudian mi di sini kena samarkan 2 harakat juga. Jangan tak 2 harakat. Disiplin, kena disiplin. Dunillah. 2 harakat. Nun itu bari kasrah. Jadi lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Hing ifa hakiki 2 harakat. Kum ifa hakiki 2 harakat. Tum izar syafawi jangan panjang. Sadiqin. Kemudian berhenti di situ. Baik. Kita teruskan. Kita baca dahulu ayat ini insya-Allah. Tarik nafas. Am yaquluna iftarah. Qul fa'tu bisuratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillah.
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Baru berhenti di situ. Baik, tenang-tenang sahabat-sahabat. Silakan siapa nak minum air. Bismillah. Kita sikit sajalah. Hari ini kita baca sampai ayat 42 saja, insya-Allah ya. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat untuk kita meneruskan pelajaran kita. Kita lihat ayat seterusnya ini. Tapi sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Diharapkan sahabat-sahabat dapat melakukan perkongsian dengan menekan button share, insya-Allah ya. Kita tag pasangan kita, anak-anak kita dan kawan-kawan kita. Bal kadzabu bima lam yuhitu. Bunyi saja lam, jangan panjang. Izhar syafawi, terus masuk. Yuhi, ha pedas di pertengahan kerongkong. Tu, bukan tu. Ini to, ti, tu. Tu, dua harakat. Kadang huruf ta dengan to ramai yang tertukar. Khususnya huruf to. Sebab biasalah kita orang Melayu ini, kita tak ada huruf to. Kita ada ti saja. T bertemu U, kita baca tu. Kita tak ada tu, kita tak ada. Tapi biasalah sahabat-sahabat kena biasakan lazimi diri dengan menyebut dengan makhraj yang tepat. InsyaAllah siapa yang nak belajar lebih detail tentang makhraj dan hukum tajwid ini, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Kami nak berikan buku asal dan tajwid kepada mereka yang berhajat. Bima lam yuhitu bi'ilmihi. Bi'ilmihi, dua harakat. Walam, dengungkan dua harakat di sini, wajibul gunnah. Walamma ya'tihim, izhar syafawi. Mim matinya ada tanda mati, nampak tak? Mim mati yang ada tanda mati adalah izhar syafawi, jangan dipanjangkan. Walamma ya'tihim ta'wiluh. Kemudian kadza di ujung lidah. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Qab ada lantunan di sini. Fanzur, ikhfa, dua harakat. Jangan baca fanzur, tak betul. Di sini kena fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Jom kita dengarkan ayat ini. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Baru berhenti di situ. Baik sahabat-sahabat, masih bersemangat untuk kita mulakan? Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan komen? Seronoknya cinta Al-Quran. Baik, terima kasih yang baru sentiasa memberikan sokongan dan dukungan kepada kelas pengajian kita ini ya, yang tidak jemu-jemu untuk berkongsi ilmu ini, yang tidak jemu-jemu untuk mengikutinya, yang tidak jemu-jemu untuk tulis poin-poin yang penting. Semoga Allah membalas jasa budi tuan-tuan dan puan-puan. Saya hanyalah dapat menyampaikan dengan penuh rasa rendah diri ini. Diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian ini. Baik, kita nak lihat ayat yang seterusnya ini. Wa minhum, di sini kena sempurna saja min, izhar halqi, terus masuk. Hum, di sini mim mati bertemu mim, kena dengung dua harakat. Mai, masuk beserta dengung dua harakat. Yu'minu bihi, ni nampak tak ya kecil ini? Ini berarti ha itu dipanjangkan dua harakat. Wa minhum mal, di sini idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Daripada man la jadi mal. Man la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Baru berhenti. Baik.
Jom kita dengarkan dahulu ayat ini. Sahabat-sahabat, tarik nafas. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Baru waqaf di situ. Sekejap lagi kita baca balik ya, semua sama-sama daripada awal ayat 34 hingga 42. Sekarang kita nak lihat satu persatu dahulu dan kita sudah sampai pada kedudukan ayat yang kedua terakhir untuk hari ini. Macam mana? So far okey ke? Okey. Kalau okey, belanja thumbs up sikit boleh tak dengan hat. Sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini, tolong perkenalkan diri anda kepada teman-teman yang lain daripada mana. Mungkin sama-sama nanti kita dapat berukhuwah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu satu hari nanti kita dapat bertemu. Kalau sahabat-sahabat datang ke Kuala Lumpur, Wangsa Maju, insya-Allah boleh visit kami. Kalau kami datang ke tempat anda juga, insya-Allah. Kalau jumpa saya tepi jalan, kalau tak perasan, tegur-tegurlah. Kalau cam lah, kita pun taklah famous sangat. Tapi kalau cam muka ni, kalau jumpa, tegur-tegurkan. Baik, insya-Allah sahabat-sahabat, kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Wa in Efa Hakiki di sini disamarkan dua harakat. Kadzabuka faqul li. Lam itu bersabdu. Hati-hati, jangan baca faqul li. Faqul li tak betul. Faqul li. Lam itu tekankan. Faqul li amali walakum amalukum. Amali. Amali. Satu ma, satu li, dua harakat. Walakum. Bukan walakum. Beza kum dengan kum. Kaf bari dhamma bunyi ku. Bukan bunyi ko. Hati-hati. Walakum amalukum. Ifa. Dua harakat. Ramai yang silap di sini dia baca antum bari. Antum bari. Dua tempat salah. Pertamanya kena panjang dua harakat. Samarkan. Kemudian tum. Juga dua harakat. Di sini mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi namanya. Ini nun mati bertemu ta, ikhfa hakiki. Mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Kedua-duanya kena panjang dua harakat. Tolong tulis, tolong tulis, tolong tulis. Dan jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan button share. Antum baru masuk. Bari. Ri itu dibaca nipis 4 atau 5 harakat. Dua harakat. Na mim dengung dua harakat. Mim ma 4 atau 5 harakat. Di pertengahan kelongkung. A'malu wa ana bari. Wa ana bari. Walaupun na ni ada alif ni, tapi ini pun huruf zaidah. Hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan pula kita baca dua harakat. Wa ana bari. Tak betul. Di sini kena baca wa ana bari itu didengungkan dua harakat. Daripada jadi masuk beserta dengung di sini. Tanwin bertemu mim. Bari dua harakat. Kemudian mim juga dua harakat. Wajibul gunnah. Ini selalunya yang orang yang tak disiplin, dia akan langgar. Dia baca mimma ta'malun. Sepatutnya mimma baru masuk ma. Ta'malun. Jom kita dengarkan. Tarik nafas. Kita baca bersama-sama. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Baru berhenti. Tapi berhenti pada waqaf ayat. Bukan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana. Kita nak masuk ayat yang terakhir untuk hari ini. Diharapkan sahabat-sahabat bila nak sampai ke hujung-hujung ni bertambah semangat. Jangan sampai ke hujung-hujung ni jadi lemau. Tak mau. Kalau lemau tak maulah ya. Jadi kita kena tambah semangat kita.
Kita bagi boost kita komen dahulu. Seronoknya cinta Al-Quran. Kita nak tanamkan perasaan bahawa mengaji Al-Quran ni seronok. Best lah. Jangan mengaji Al-Quran je rasa boring. Itu tak kena lah. Kadang kita terbalik. Bila tengok drama, sinetron jadi segar bugar. Tapi bila belajar mengaji ilmu ni kita jadi lemah. Jadi terbalik. Jadi kita tukar balik, kita reverse balik. Boleh insya-Allah sahabat-sahabat. Semua yang sama dengan saya ni semua sporting. Alhamdulillah. Jom kita nak teruskan ayat yang seterusnya dan ayat yang terakhir untuk hari ini. Wa minhum, sama juga di sini izhar halqi, jelaskan saja min, masuk hum itu kena panjang 2 harakat. Mai di sini masuk beserta dengung kena 2 harakat. Yastami'una ilaik. Sekurang-kurang 2 harakat. Ifa hakiki 2 harakat. Tatus, ta nak ketus jangan lambat. Tatus mi'us, ain baris dhammah, terus nak di atas sad yang bersabdu ni, alif lam syamsiah. Tusmi'us sum, di sini dengungkan 2 harakat. Ma walau kanu la yaqilun. Jom kita dengarkan sahabat-sahabat. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. Wa minhum man yastami'una ilaik. Afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Baru berhenti di situ. Baik, sahabat-sahabat, tadi kita dah baca satu-satu kan. Sekarang ni jom kita baca balik semua balik daripada awal ayat 34 hingga ayat ke-42. Siapa yang nak buka Al-Quran silakan buka ke halaman muka surat 213. Kita berada dalam surah Yunus sekarang ini. Alhamdulillah. Baik. Betulkan kedudukan, tarik nafas. Siapa nak minum air silakan. Sebelum kita baca, boleh tak saya sekali lagi nak minta sahabat-sahabat penuhi hajat saya dengan menekan button share. Dan insya-Allah selesai kita baca ni saya kongsikan kepada mereka yang nak belajar balik makhraj huruf, nak belajar balik hukum tajwid satu persatu. Kami ada buku asas dan buku tajwid yang telah dibuatkan rakaman setiap helaian muka surat buku tersebut oleh saya sendiri insya-Allah untuk membimbing tuan-tuan dan puan-puan untuk belajar balik daripada asas. Kalau nak dapatkan semua itu, jangan ke mana-mana. Jom kita mulakan dahulu bacaan insya-Allah di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Fa'anna tu'fakun. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqq
شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang boleh saya sampaikan untuk ruangan kali ini. Diharapkan ianya dapat membantu teman-teman untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. InsyaAllah yang nak mengikuti sambungan bacaan ayat, jangan lupa untuk mengikuti sambungannya esok hari insyaAllah. Yang belum lagi like dan follow page Fatihah Learning Center, diharapkan dapat melakukan untuk tidak terlepas mana-mana pelajaran yang kami kongsikan. Dan jangan lupa kita buat live setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Bagi teman-teman yang berhasrat, yang berhajat untuk belajar balik mengaji Al-Quran daripada asas, hinggalah kita dapat sama-sama kuasai dan memahirkan diri dalam ilmu tajwid ini insyaAllah. Selain daripada mengikuti live yang kami berikan saban hari ini, sahabat-sahabat, saya nak mengajak untuk marilah bersama-sama saya dan kawan-kawan yang lain yang telah menjadi ahli cepat Quran. Saya yakin dan percaya yang bersama saya hari ini pun ramai yang telah menjadi ahli dan masih lagi ramai yang belum menjadi ahli. Yang belum lagi menjadi ahli, jangan bimbang tentang komitmen. Tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Untuk menjadi ahli cepat Quran, yuran keahlian hanyalah sekali sahaja seumur hidup dan yurannya sangat-sangat minimum.
Sahabat-sahabat yang mendaftar sebagai ahli akan dikirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakamannya. Dan kita belajar balik daripada awal sebutan huruf. Sangat sesuai untuk mereka yang baru nak belajar mengaji Al-Quran ataupun mereka yang nak polish balik, yang nak revisit balik ilmu-ilmu tajwid. Mungkin dulu dah belajar tapi dah lama tinggal, dah terlupa. Ataupun kepada teman-teman yang nak menghadiahkan kepada pasangan. Kita sendiri nak ajar pasangan biasalah. Kadang orang kata apa? Nak ajar pasangan ataupun anak-anak ni, lebih baik ajar orang asing daripada kita ajar pasangan kita dengan anak-anak. Kadang-kadang susah. Kita biasalah kadang-kadang hubungan tu terlalu intim. Kadang jadi sukar kita nak mengajar itu. Jadi kalau ada teman-teman yang nak hadiahkan kepada suami, kepada isteri ataupun kepada anak, juga boleh menyertai kita dengan menjadi ahli cepat Quran. InsyaAllah kita hadiahkan kepada orang yang tersayang satu perkara yang sangat memberi manfaat kepada mereka di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Kalau mungkin selama ni kita hadiahkan untuk diri kita dan orang yang tersayang baju, kasut, beg dan pelbagai lagi, telefon dan sebagainya, kali ini hadiahkan kepada mereka. Satu cara mudah belajar mengaji Al-Quran bersama dengan kami, insyaAllah, dengan menjadi ahli cepat Quran. Dan bagi mereka yang mendaftar hari ini, kita berikan 3 bonus tambahan. Kita berikan e-book nota ringkasan tajwid. Kita telah ringkaskan ilmu tajwid itu dalam satu nota. Kita beri dalam bentuk e-book yang setebal lebih kurang 35 muka surat. Lebih kuranglah ya. Dan kita berikan rakaman bacaan Al-Quran daripada masa ke masa, insyaAllah. Keseluruhannya ada hampir 800 video pelajaran yang akan diberikan. Bukan 8 video, bukan 80 video, tapi 800 video pelajaran, sahabat-sahabat. Dan yang ketiga dan istimewanya, kita berikan konsultasi. Kita tak biarkan mereka sertai jadi ahli ini terkontang-kanting. Kalau ada persoalan, ada pertanyaan, boleh buat video call. Kita set appointment dulu, kita buat video call, kita boleh dengarkan bacaan dan kita boleh insyaAllah menjawab segala persoalan yang diajukan. Walau di mana sahaja sahabat-sahabat berada, Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia ataupun di mana saja anda berada sekarang ini, jangan jadikan jarak sebagai pemisah antara kita dan ilmu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yuran yang kita kenakan itu pun hanya sekali saja seumur hidup. Suka saya buat disclaimer sekali lagi, itu bukanlah nilai ilmu yang kita berikan. Kerana ilmu yang kita berikan ini, kalau kita nak menggantikan seluruh harta di dunia ini pun sudah tidak mampu, kerana ianya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mengenakan yuran tersebut hanyalah untuk menampung sebahagian kecil sahaja daripada kos yang kita tanggung, seperti kos buku, kos penghantaran, kos rakaman, dan kos kita buat aplikasi dan sebagainya. Kos kita bagi kepada tim-tim kita, insyaAllah, yang buat live ini setiap hari. Kita buat live ini, Alhamdulillah. Berapa yuran keahliannya? Bukan 10,000, bukan 1,000, bukan 500. Untuk hari ini, sahabat-sahabat, siapa yang sertai kita hanya membayar RM270 untuk sekali sahaja seumur hidup. InsyaAllah sangat-sangat berbaloi, sahabat-sahabat. Jadi, apa tunggu lagi? Mereka yang berhajat untuk mendapatkan kesemuanya yang saya beritahu tadi, itu komen sekarang di ruangan bawah. Nak jadi ahli cepat Quran. Boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun sahabat-sahabat boleh ambil nombor ini 0111-621-7797. Boleh print screen sekarang, nombornya tertera di bawah. Ataupun boleh ambil pen dan tulis nombornya. Bagi mereka yang tak tahu, Ustaz, saya tak tahu macam mana nak print screen ni, jangan bimbang. Tulis di ruangan komen nombor telefon anda. InsyaAllah nanti admin kami akan hubungi, akan maklumkan bagaimana nak buat pendaftaran. Dan kami akan minta alamat anda untuk kami postkan secepat mungkin buku yang saya beritahu tadi itu ke rumah anda. Dan kami akan guide bagaimana untuk mendapat akses kepada rakaman-rakaman buku tersebut. Dan ataupun sahabat-sahabat yang familiar, yang biasa buat pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com, insyaAllah, untuk membuat pendaftaran. Sekali lagi saya ulangi, mereka yang nak jadi ahli cepat Quran dan mendapatkan keistimewaan selain daripada mengikuti live yang saya berikan setiap hari ini, sahabat-sahabat komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun WhatsApp kami selepas ini di nombor yang tertera di bawah, ataupun buat pendaftaran dalam talian di www.cepatquran.com. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya rasa setakat itu dahululah perkongsian daripada saya untuk kali ini, insyaAllah.
Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli digalakkan untuk menonton, untuk mengetahui apakah pendekatan yang diberikan dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Jadi sahabat-sahabat yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya juga jangan lupa follow dan like page Fatihah Learning Center. InsyaAllah sesungguhnya yang baik, yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan silap dan salah itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.